Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menantikan satu pembincangan yang cukup bagi saya teruja kerana jarang saya dapat peluang untuk berbicara tentang topik-topik yang begitu mendepani dalam teknologi maklumat mahupun tentang remaja dengan pihak berkuasa. Tapi hari ini kita ada polis diraja Malaysia di studio dan malam ini kita akan membincangkan tentang perspektif media sosial dan juga peranan polis dewasa ini yang mungkin ramai di antara kita perlu melakukan anjakan minda kerana kita lebih hanya melihat pada PDRM sebagai penguat kuasa, tetapi PDRM kini juga berperanan sebagai pemudah cara ataupun pembekal perkhidmatan servis provider. Dan ini kurun ke-21 ya, bukan hanya berlangsung di Malaysia tetapi berlaku di seluruh dunia di mana transformasi dan reformasi terhadap mencari keharmonian yang lebih baik dalam masyarakat berlangsung. Oleh itu saya gembira kerana yang akan membincangkan perkara ini bersama saya adalah ACP Ramli Muhammad Yusof, penolong Ketua Urus Setia, Ketua Polis Negara, Bahagian Komunikasi Korporat di Bukit Aman, dan kita ada DSP Lai Li Ching, Ketua Unit Portal dan Media Sosial PDRM, Urus Setia Ketua Polis Negara juga, Bahagian Komunikasi Korporat. Dan saya rasa ramai orang yang melihat ataupun masuk ke media sosial terutamanya pada perimpunan 12 Januari lalu akan melihat betapa perbezaan yang begitu besar dalam talian dengan peranan yang dimainkan oleh PDRM. Dan dalam konteks ini saya sendiri merasakan bahawa PDRM melalui laman Twitter dan juga Facebooknya antara pengemas kini yang paling terbaik pada hari itu kerana mereka yang banyak memberikan kemas kini maklumat dan juga memberikan maklumat yang begitu banyak memberikan bantuan kerana saya bergerak di sekitar kawasan-kawasan yang terbabit pada perhimpunan 12 Januari itu. Oleh itu saya nak pergi kepada ACP Ramli. Mungkin orang hanya melihat pada pelaksanaan di media baru, tapi kalau saya boleh angkat besar sikit kerana dalam persidangan baru-baru ini yang dianjurkan bersama oleh Razak School of Government, Institut Terjemahan dan juga Pejabat Peguam Negara ataupun Jabatan Peguam Negara, dalam transformasi undang-undang yang dilihat, perubahan undang-undang itu sahaja mungkin tidak membadai jika tidak diikuti oleh perubahan minda dan anjakan minda pada PDRM itu sendiri. Dan antara medan paling terkedepan oleh PDRM untuk melaksanakan perubahan ini, manifestasinya adalah di media baru. Kerana di media baru, kerana nama baru itu dengan sendirinya pemikiran-pemikiran lama sama ada tidak boleh dipakai atau perlu diubah suai. Jadi pandangan atas itu terhadap penggunaan dan peranan laman sosial dan laman media baru ini untuk PDRM. Ya, pertama sekali kita mestilah memperakui bahawa perubahan sentiasa berlaku. Ya. Ya, it's a permanent feature. Tidak ada yang tidak berubah. Dan yang kedua, dalam dunia ledakan informasi sekarang, ya, information overload, kita melihat media baru ini telah digunakan dengan sepenuhnya dalam jangka yang begitu singkat sekali, dengan aplikasi-aplikasi yang begitu canggih dan sebagainya. Dan semuanya menghala ataupun menuju pada satu sifat iaitu berbentuk imediasi, berbentuk segera. Semuanya perlu disampaikan segera. Kita ada Twitter yang paling segera sekali, kemudian Facebook, YouTube, semua segala jenis itu. Dan ini juga mestilah diikuti dengan rapat oleh semua agensi, sama ada agensi swasta, individu maupun agensi-agensi kerajaan. Dan di PDRM kita memperakui bahawa kita perlu untuk menjurus ke arah ini dan juga menjadi arus prima dalam kita punya sistem penyampaian maklumat kita dan sistem penyampaian perkhidmatan kita. Okey. Dalam konteks itu memang kalau dibincangkan dalam bilik mesyuarat dan sebagainya nampak mudah. Kita mau cepat, kita mau berkesan dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan yang mempunyai legasi-legasi tertentu. Contoh yang paling besar di mana meletusnya keluar betapa orang boleh saksikan peranan PDRM dalam media baru itu pada perimpunan Januari 12 itu juga dibayangi perimpunan yang berlangsung sebelum-sebelum itu. Dan antara yang terbesar itu yang dinamakan Bersih 3. Jadi apakah perubahan utama di antara kacauan yang berlaku dalam perhimpunan Bersih 3 itu akhirnya, dan dengan
kalau saya ambil kebanyakan tajuk utama berita media di Malaysia, sama ada dalam talian atau tidak, tidak ada insiden, tidak ada kekacauan dan sebagainya. Kalau ada pun begitu kecil sekali dengan konteks yang begitu besar sekali majlisnya itu. Apa beza utamanya? Kerana dikatakan peranan media baru oleh PDRM banyak membantu dalam memastikan bahawa ianya aman, kerana komunikasi itu bukannya berlangsung pada hari 12 Januari tetapi hari-hari yang mendekati 12 Januari itu. Jika boleh saya terangkan dengan hanya satu perkataan, ianya adalah melalui komunikasi, iaitu komunikasi yang berkesan. Strategi yang diambil oleh PDRM bermula apabila yang dihormati Ketua Polis Negara sendiri setuju untuk berjumpa dengan penganjur perhimpunan tersebut, di mana satu communication process telah berlaku di situ dan perbincangan telah diadakan. Yang kedua, komunikasi antara PDRM dengan pihak media itu sendiri pun berlaku, di mana kita memberi tata cara bagaimana hendak handle crowd dan sebagainya, dengan pengenalan kaedah-kaedah baru seperti marshal yang ada pada hari itu dan juga media pass untuk digunakan oleh pihak media. Itu juga satu bentuk komunikasi yang berkesan. Selain daripada itu, komunikasi kita terhadap petugas-petugas kita pada hari itu. Kita memberi tata cara untuk menangani crowd control dan sebagainya. Saya rasa komunikasi-komunikasi ini yang telah menyebabkan bahawa proses segalanya itu berjalan dengan lancar kerana ianya adalah jelas. Dan selain daripada komunikasi ini, kita juga mengadakan sistem di mana kita menyampaikan maklumat secara cepat. Tadi yang saya kata, kita ada on-site punya media center, field media center, yang mana kita menyalurkan maklumat secara terus kepada publik lah, pada orang awam. Tapi kalau saya boleh pergi, kita akan pergi ke rehat, tapi perlu kembali nanti, kerana kadang-kadang sentuhan wanita tu agak berbeza, dan sentuhan di media baru ni kerana ramai yang populasi dalam itu dikatakan generasi Y. Jadi bahasa pun tidak bolehlah pakai bahasa di padang kawat ke tingkat berapa Bukit Aman tu, tapi perlu turun dan guna sikit sebanyak bahasa media baru. Jadi bagaimana itu ditekankan kepada mereka yang mengendalikan garis masa ataupun timeline Facebook dan Twitter itu. Dan malah saya tengok strategi gambar juga, sampai motosikal skram awani pun masuk dalam Facebook PDRM. Maka orang yang di sebalik itu, kerana saya bekerja dalam bidang komunikasi buat sekian lama, itu strategi yang difikirkan dan itu diterima pakai oleh pasukan petugas. Maka mereka ada kebebasan untuk berkarya lah dalam konteks itu. Itu kita bincangkan selepas ini, kerana kita selalu memikirkan PDRM hanya mengawal. Tapi kalau kita lihat konteks media sosial dan pendekatan yang mereka gunakan, nampaknya memang ada anjakan di situ, dan itu kita akan bincangkan lagi selepas ini. Okey, ada satu unit namanya Composite, iaitu Comparative Police Studies di Kesatuan Eropah ataupun European Union, dan pendekatan mereka terhadap kepolisan di abad ke-21, mereka melihat, mengkaji dan mencari apakah yang boleh memberikan kelebihan untuk mereka menjadi lebih efektif. Dan dalam kajian yang dibuat dengan temu bual pasukan-pasukan IT pelbagai polis di negara, lebih kurang 13 negara EU, termasuklah United Kingdom, Belgium, Jerman dan juga Belanda dan Sepanyol, mereka mendapati bahawa penggunaan media sosial itu lebih membawa kebaikan dan keberkesanan kepada tugas-tugas kepolisan di sana, di mana mereka melakukan kajian ini. Dan antaranya adalah kuasa polis yang ada kekuatan media sosial akan mempunyai hubungan yang lebih rapat, mesra dan baik dengan masyarakat yang mana mereka bertugas untuk menjaga keselamatan itu. Ini pandangan daripada kajian, ya. Dan saya melihat itu buktinya di Malaysia pada perhimpunan Januari 12, kerana bukan saja kita melihat pada keamanan, tapi ia membolehkan governance ataupun urus tadbir. Seperti saya naik 2-3 laluan kereta api yang berbeza
Dan kemudiannya saya naik bas. Semuanya cukup teratur. Walaupun nak orang semua sedang pulang dan saya nak naik ke atas ke Stadium Merdeka pun, itu pun dapat dilakukan dengan teratur. Jadi untuk merapatkan itu, bila kita pergi ke media sosial, tadi komunikasi semua telah dijelaskan tepat, ya. Tetapi bahasa itu semua tidak boleh diajar, tidak boleh diarah. Tulis macam ni dan orang tu tak boleh berkarya. Tentunya ada sedikit kebebasan dan orang yang dipilih untuk mengendalikan garis masa Twitter dan Facebook itu juga akan ada strategi tersendiri, DSP. Okey. Kalau untuk mengendalikan media sosial PDRM, saya boleh katakan terima kasih sangat kepada pihak pucuk pimpinan kerana memberi mandat sepenuhnya untuk saya ada free hand untuk memikirkan strategi yang berpatutan dan juga free hand untuk menulis sebarang perkataan yang sesuai dalam social media ni. Dan saya rasa inilah memang cukup memberi satu confident kepada pihak atau tim saya untuk melakukan yang terbaik, bukan saja untuk PDRM tapi juga untuk kepada semua komuniti ataupun warga Malaysia. Maknanya dalam pasukan polis ataupun PDRM ni adalah kapasiti untuk berbicara dan berkomunikasi macam tu. Tak perlu ambil orang luar kan? Ni semua tenaga dalaman. Ya, memang semua adalah tenaga dalaman. So dari segi ni, saya akan lihat ia sebagai satu elemen yang paling penting adalah komitmen. Saya boleh katakan saya ni amat bersyukur kerana tim-tim member saya yang dalam pasukan saya atau tim saya ni semua memang dengan penuh dedikasi dan committed untuk menjalankan tugas. Adakah semuanya orang muda atau macam mana? Tidak semestinya. Tidak semestinya, tapi memang semuanya ada satu hati yang bersama-sama, iaitu memberi apa yang terbaik ataupun memberi perkhidmatan yang terbaik kepada warga Malaysia. Dalam persidangan transformasi perundangan itu juga, saya mendengar bagaimana, ya, contohnya macam Seksyen Akta Polis, Seksyen 27 dan sebagainya. Memang dalam akta sendiri dikatakan bahawa kalau kita duduk lebih 3 orang pun itu salah sebenarnya, berhimpun kan. Itu perlu dikuatkuasakan. Tapi dengan Akta Perhimpunan Aman, Perhimpunan Aman Tanpa Senjata, ya, itu secara spesifik disebutkan 112 dan sebagainya, itu memberikan satu kebolehupayaan untuk polis bukan saja menguatkuasa tetapi menjadi pemudah cara dan juga menjadi pembekal perkhidmatan. Sebab itu kalau dekat kalau kita selalu tahu polis trafik jaga lalu lintas kereta, motosikal, lori sebagainya, tapi di stesen LRT, monorail dan sebagainya, untuk memikirkan bagaimana nak menguruskan barisan pergi ke Tashengo contohnya, ada yang tak ada duit nak bayar mesin. Semua itu boleh menimbulkan kekalutan, terutamanya mereka yang tidak pernah pergi. Tapi dengan sentuhan pemikiran baru itu boleh berjalan. Tetapi memilih gambar-gambar itu satu perkara yang lain. Itu mungkin bukan satu perkara yang aslinya ada dalam jati diri dan pemikiran anggota-anggota PDRM. Jadi bagaimana boleh memilih gambar yang mewakili konsep aman pada hari itu? Macam saya cakap tadi, gambar motor scram kita baru saja keluarkan awal ni bermotosikal. Tapi lebih daripada itu, gambar orang ramai, masyarakat duduk bersama dengan polis, ambil gambar dan sebagainya. Dan itu dengan sendirinya memberikan suatu ketenangan pada orang yang mungkin datang dari luar. Bukan semua yang pergi itu adalah mereka yang menyokong mana-mana pihak. Tapi ramai juga masyarakat biasa yang ingin tahu. Dan itu memberikan satu keyakinan, confidence. Itu pun tidak boleh diajar. Jadi bagaimana itu dilihat? So, bagi tujuan mencapai ataupun menyalukan keadaan sebenarnya kepada publik atau orang awam yang akan berada pada atau perhimpunan pada 12 Januari hari itu. So, konsep yang kita gunakan, actually kita anggap kita ni sebagai satu media juga. So, kita kalau anggap kita ni sebagai satu media, kita juga akan bertindak, berfikir macam seorang reporter. So, bagi saya pun, ia tidak semestinya hanya terkumpul kepada polis sahaja, tapi sebagai orang awam dia perlu mengetahui lebih lanjut lagi keadaan yang semasa yang sebetul-betulnya. So apa-apa benda yang menarik perhatian ataupun apa yang boleh dijadikan satu bahan yang menarik, yang unik, ia juga akan jadikan gambar pilihan kita. Because inilah konsepnya yang ia tidak semestinya hanya untuk mencari kesalahan
mungkin pihak menganjur ke atau apa, tapi ia memang akan sebagai satu factual reporting. Fakta. Dan itu juga yang wartawan cari. Tapi saya pun tangkap gambar banyak juga bawa kamera dan sebagainya. Tetapi bila nak naikkan, muatkan ke atas, tak boleh lepas. Mungkin lepas ni kena pinjam laluan polis dalam macam mana. Kerana mungkin infrastrukturnya juga perlu difikirkan. Jika hanya kepakaran dan sebagainya, itu yang lain tu tidak difikirkan. Kerana kita tahu capaian jalur lebar dan sebagainya. Jadi bagaimana pemikiran baru terhadap, kerana mungkin sebelum ini pihak pengurusan banyak melihat pada perkara lain dan ini mereka tahu ada, tapi kini selepas Januari 12 mungkin ia boleh terkedepankan lagi, bukan saja dalam aspek modal manusia tapi juga dalam bantuan infrastruktur dan sebagainya. Jadi menuju ke depan bagaimana, dan saya ingin hubungkan itu kerana ia mobilisasi massa. Ia mobilisasi massa dalam aspek maklumat yang tidak hanya datang daripada mereka yang mengeluarkan maklumat itu, tetapi juga boleh bergabung dengan sumbangan setiap masyarakat di bawah sana. Dan dalam kes seperti yang kita tidak ingini, tapi seperti adik William contohnya, bagaimana jentera yang sama boleh diubah suai dengan berkesan untuk membantu kita mendapat maklumat oleh orang ramai, kerana mereka lah mata telinga yang pertama yang perlu membantu untuk memastikan keselamatan. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih anda masih menonton Agenda Awal ini secara langsung, dan kita masih membincangkan tentang pendekatan baru yang sebenarnya mengambil komitmen bukan saja anjakan dari segi pemikiran tetapi juga budaya kerja contohnya, dan Polis Diraja Malaysia perlu diberikan penghargaan di sini. Dan kita tahu hari selepas itu pun memang banyak orang yang meletakkan pujian di Twitter, Facebook dan sebagainya. Menuju ke depan walau bagaimanapun, ini hanya satu permulaan dan tentunya kita tidak akan berhenti di situ dalam meningkatkan keberkesanan itu. Jadi bagaimana ia boleh digunakan untuk kes-kes yang lain. Kita juga tidak mahu sentiasa setiap hari ada perhimpunan kerana ada banyak kerja yang perlu dilakukan untuk negara ini bergerak ke depan. Tapi pada masa yang sama untuk keselamatan dan sebagainya, itu masih lagi memerlukan penguatkuasaan dicampur dengan advokasi untuk mengulurkan tangan keluar dan mendapatkan bantuan masyarakat dalam menjaga keselamatan itu. Jadi dalam kes-kes terkini, sama ada kehilangan ataupun apa jua perkara, bagaimana Facebook, Twitter dan mungkin aplikasi lain seperti Waze dan sebagainya boleh digunakan oleh PDRM? Saya rasa keberkesanan memang tidak dapat dipertikaikan, umpamanya terutamanya dalam konteks kita menyampaikan maklumat yang legitimate lah, yang benar kepada orang ramai. Umpama dalam beberapa kes, saya teringat satu kes di mana kes penderaan seorang kanak-kanak oleh seorang wanita yang telah disebarkan secara viral di dalam YouTube dan sebagainya. So pendekatan kita, strategi kita adalah untuk memaklumkan orang ramai bahawa kes itu telah pun diambil tindakan sebelumnya. Saya rasa kira about a year before that telah diambil. So dengan itu perasaan orang ramai boleh dikawal. I mean, immediately public apa yang benar tu boleh, apa yang benar tu boleh disalurkan. Begitu juga kes-kes yang keadaan tension, umpamanya baru-baru ini di Kedah, banyak sebaran-sebaran rumors dan sebagainya yang bersifat menghasut dan tidak benar. Jadi peranan kami di situ adalah untuk menyampaikan maklumat secara segera dan maklumat-maklumat yang tepat kepada orang ramai supaya ia dapat dibendung. Jadi saya rasa peranan-peranan advokasi sebegitu dan ini dapat mengawal keadaan secara langsung lah. DSP, mungkin KPI sasaran yang diletakkan untuk unit urus setia ini akan ditingkatkan lagi, dan tentunya tidak boleh hanya Facebook dan Twitter kerana sentiasa bergerak. Dan mungkin aplikasi lain, contohnya sekarang ramai menggunakan Waze untuk trafik dan sebagainya, dan dia ada memudahkan untuk kita memberikan maklumat dan terus timbul dan mempengaruhi pemetaan laluan itu. Dan itu jika dipadankan dengan bekalan data yang ada pada polis, tentunya meningkatkan dengan lebih tepat lagi perkara itu. Jadi bagaimana selepas ini akan
unit urus setia sendiri meminta kepada unit pengurusan contohnya supaya diberikan penghakupayaan lagi untuk masuk ke bidang-bidang baru. Memang itu memang adalah perancangan kita, because we know kan yang social media ni ia adalah sesuatu yang akan sentiasa sentiasa yang baru akan keluar. Contoh teknologi, it will never stop there. So for us, it's definitely we will from time to time kalau ada apa-apa social media yang terbaru, kita akan kaji kesesuaian untuk guna dalam PDRM. And kalau katakan way forwards, step by step, saya pun difahamkan juga pucuk pimpinan sekarang pun tengah ada perancangan for our social media juga mungkin akan bukan saja dikendalikan di pihak komunikasi korporat, tapi ia juga akan di-extendkan tuan ke kita punya bilik gerakan. So bilik gerakan, once there is any information that tweeted, bilik gerakan ni boleh immediately call for any even emergency case, because golongan atau generasi Y sekarang they prefer dengan cara SMS atau tweeting rather than call in. So this is one of the immediate way forward lah yang mungkin dalam setahun dua ni, which you can see these changes. So it will definitely, our social media punya concept will be different and it will be more demi keselamatan how we blend in. So maybe this will be the first step in among the police organisation that we are doing this. And integrated approach. Kerana sekarang kalau pergi aplikasi iPhone My Distress tu mungkin untuk Selangor aja. Nasib baik saya duduk Selangor. Tapi menuju ke depan, melihat sebagai antara ketua ya, mungkin ia juga akan memberi inspirasi kepada modal insan baru melihat ke arah PDRM dan melihat mungkin saya boleh masuk bidang ni kalau ada perkara macam ni contohnya. Dan mungkin PDRM juga memerlukan orang yang lebih mahir, yang hidupnya memang berasaskan lebih banyak ke media sosial berbanding dengan perkara-perkara lain. Ini mungkin boleh memberikan galakan generasi baru, dan oleh kerana teknologi tidak mengenal warna kulit maupun agama dan sebagainya, mungkin yang memberi satu lapisan baru pada PDRM. Inspirasi untuk itu. Ya, sekarang kalau kita tengok daripada segi demografi dalam PDRM itu sendiri, population yang kebanyakannya daripada generation Y juga, baru-baru ini intake umpamanya untuk inspectors dan sebagainya, yang sememangnya on top of technological punya advancement dan sebagainya. So daripada segi itu kita dah ada advantage di situ, dan cuma applicationnya seperti yang Puan Lai katakan tadi, kita expandkan program itu dalam bentuk integrated, umpamanya bilik-bilik gerakan menerima melalui ICT based information. Dan dalam konteks yang lebih luas, kita juga ada Safe City punya program. Kita ada juga World Class Policing. Kita akan bit by bit memang menjurus ke arah itulah. Pasal perubahan ni banyak. Asalnya ACP kena datang dengan DSP pada jadual berkala sebulan sekali sebagainya. Itu saja masa yang kita ada pada malam ini. Saya akan teruskan perbincangan di sebalik kamera untuk mungkin menghubungkan kekuatan yang ada pada Eswar Wani dengan laman sosial PDRM untuk rakyat. Dan dalam konteks itu, hantarkan pandangan anda sendiri. Tentunya anda yang lebih asyik di media sosial, berikan pendapat anda, hantarkan kepada Facebook, Twitter Awani, ataupun terus emailkan saja kepada Eswar Wani. Kalau nak email, nak pergi ke Facebook dan Twitter Polis pun silakan, kita akan ambil juga balik ke sini. Dan kita jumpa lagi dalam episod yang lain pula. Dan kita habiskan malam ini dengan berfikiran bahawa bukan hanya senjata perkakasan bagi polis moden di abad ke-21, tetapi juga mungkin telefon pintar dan sebagainya. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Thank you, Nesmi.